Assalamualaikum guys, welcome back to Cengkeh Channel. Kembali lagi bersama dengan saya, Abang Cengkeh, dalam slot Malam Seram Cengkeh. Okey, sebelum tu, jom kita layan dulu montaj ini dulu guys. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey, kita kembali semula. Seperti biasa, saya akan menjemput mana-mana YouTuber seram untuk berkolaborasi dengan kami dalam slot ini. Okey, kali ini saya menjemput seorang storyteller wanita, iaitu Sabrina Osman, untuk berkolaborasi dengan kami. Okey, beliau bersama dengan saya sekarang. Assalamualaikum Sabrina. Waalaikumsalam. Hai Abang Cengkeh. Hai. Okey, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okey Sabrina, okey, pertama sekali saya sangat-sangat berterima kasihlah kerana sudi terima pelawaan kami untuk berkolaborasi dengan kami. Okey, sebelum kita pendengarkan kisah-kisah seram dari Sabrina, boleh tak ceritakan sedikit tentang diri Sabrina? Silakan Sabrina. Okey, sebenarnya saya start buat YouTube ni sebagai part time je, sebab saya ada kerja lain. Jadi saya memang sebenarnya saya suka bercakap tau, saya suka bercerita, especially dalam genre seram macam ni lah, genre horror kan. Sebabnya saya sendiri, ibu saya dengan abang saya, memang kita orang gifted, kita orang boleh tengok benda-benda macam tu. So kita orang memang percayalah benda tu wujud. Jadi kita orang pun suka tengok cerita hantu, suka dengar-dengar cerita seram, cerita hantu kan. Macam saya pun ada subscribe channel Abang Cengkeh juga, Cengkeh Channel. Terima kasih. Saya ada subscribe sebab saya rasa menarik bila Akak Cengkeh bercerita kan. Saya memang sukalah dengar-dengar cerita seram macam tu. Terima kasih. Sama-sama. Saya pun suka juga tengok channel Sabrina Osman. Okey, Sabrina, tadi Sabrina ada cakap boleh nampak benda-benda gaib ni kan. Kira hijab terbuka ya? Betul. Hijab terbuka masa saya kecil lah. Masa umur berapa tahun masa tu? Actually sampai sekarang, tapi sebab saya tak nak tengok benda tu, so setiap hari saya berdoa untuk tutup hijab saya. So sampai ke hari ni dia macam tertutup sikit lah. Kiranya saya taklah kerap sangat nampak. Alhamdulillah. Sejak umur Sabrina berapa tahun? Sejak saya kecil, saya tak pasti, dalam umur 8 tahun macam tu. Oh, muda lagi. Muda lagi. Memang masa mula-mula tengok tu rasa takut tak? Rasa macam terkejut ke ataupun macam mana ke? Mula-mula tu rasa memang rasa macam seram lah sebenarnya Abang Cengkeh, sebab benda ni dia bukannya yang benda rupa yang elok kan. Jadi kadang-kadang kita nampak benda tu melintas, kadang-kadang kita nampak benda tu macam tergantung dekat atas pokok. So benda tu seram lah rupa dia. Oh, macam tu. Okey Sabrina, dah berapa lama dah jadi YouTuber ni? Sebenarnya daripada tahun lepas, saya start bulan 8 dan saya, seperti yang saya bagi tahu tadi, saya buat part time je, dan saya buat setiap minggu saya akan keluarkan satu video. Tapi kadang-kadang ada juga termiss lah, sebab kadang-kadang ada benda penting kan. Sebab saya memang 100% part time je, tak full time. Macam mana boleh terjebak dengan dunia YouTuber ni? Sebab suka tengok cerita hantu betul. Saya suka tengok cerita hantu, saya suka dengar cerita hantu.
Jadi saya rasa macam saya berminat lah untuk bercerita, nak share cerita saya dekat orang kan, untuk orang dengar cerita saya. Sebab tu saya buat video seram lah. Dan saya tak ada lagi ceritakan pengalaman saya sendiri dalam video-video saya, dalam video-video YouTube saya. Saya memang khaskan untuk segmen Abang Cekir ni, baru saya nak ceritakan pengalaman yang saya kena, abang saya kena, mak saya kena, dalam segmen ni lah. Kira eksklusif lah ni untuk Cekir Channel ni. Betul. Terima kasih. Okay guys, ini hari ni kita dapat dengar eksklusif daripada Sabrina Osman. Okay Sabrina, saya ada tengok juga konten-konten Sabrina dalam channel Sabrina Osman ni. Terima kasih. Saya dengar pun cara penceritaan Sabrina ni best tau. Menarik. Kadang-kadang saya tengok tu comel je cara Sabrina bercerita. Seronok tengok. Okey, kalau perhatikan betul-betul, walaupun comel sekalipun, kira konten-konten Sabrina ni bukanlah orang kata apa tangkap muat, ala kadar, tapi memang ada kualiti ni sendiri tau guys. Okey, saya pun ada tengok jugalah risik-risik channel Sabrina Osman ni. Saya tengok subscriber pun dah mencapai 1.8k lebih ya. Betul, 1,800. Betul tak? Okey. So mana-mana yang belum subscribe channel Sabrina Osman ni, jom kita subscribe guys. Saya ada letakkan link kat link channel Sabrina Osman ni di description di bawah. Okey guys. So malam ni Sabrina nak cerita berapa kisah-kisah seram pada malam ni? Tak banyak, hanya 2 sahaja. Depends dengan macam mana saya cerita saya tu lah. Kalau panjang sangat, saya buat 2 cerita sahaja. Okey, kita tengok keadaan ya. Tengok keadaan. Tapi semuanya based on true story. Memang saya yang kena sendiri. Kedua-duanya sekali. Yang satu lagi abang saya yang kena. Tapi saya dah minta izin dia lah untuk share cerita dia. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita pendengarkan kisah seram dari Sabrina. Silakan Sabrina. Okay, terima kasih Abang Cengkir. Alright, so cerita dia start macam ni. Pada tahun 2008, masa tu umur saya pada tahun 2008, masa tu umur saya 15 tahun. Jadi pada masa tu dapat tahu yang arwah atuk meninggal dunia. Jadi saya sekeluarga pun baliklah ke kampung untuk tengok arwah atuk kali yang terakhir kan. Jadi bila dah sampai dekat kampung tu, dah kebumikan arwah atuk, malam tu makcik saya pun cakap dengan ayah saya, jomlah datang rumah dia. Maksudnya tidur dekat rumah dia lah. Kampung saya tu dekat Simpang Renggam dan rumah makcik saya tu dekat Keluang. Jadi daripada Simpang Renggam nak pergi ke Keluang tu mengambil masa 40 minit. Jadi ayah saya pun pada masa tu ayah saya fikir yang dah habis ke bumi apa semua tu, dah sampai waktu malam. Jadi ayah saya fikir nak pergi ke tak. Lepas tu ayah saya ni jenis 5 minit kemudian dia boleh berubah fikiran tau. Jadi pada waktu tu dah pukul 1 pagi. Lepas tu ayah saya kata, jomlah kita pergi rumah makcik saya tu. Jadi kita orang pun packing barang, masukkan dalam kereta. Lepas tu kita orang pun nak gerak pergi ke Keluang. Jadi dalam perjalanan nak pergi ke Keluang tu, kiri kanan tu memang hutan lah, memang gelap lah pada waktu tu. Dan rasa seram jugalah. Jadi pada waktu tu yang pergi tu cuma ayah saya, ibu saya dan juga adik saya. Masa tu adik saya baru berusia 8 tahun. Jadi dia dah tidur lah pada waktu tu kan. Jadi masa kita orang on the way nak pergi ke Keluang tu, ayah saya ni, yelah masa tu dah dekat pukul 2 pagi kan. Jadi dia macam dah mengantuk kan. So dia bawa kereta tu macam terhuyuh hayang jugalah, macam ke kiri ke kanan macam tu kan. Lepas tu saya pun duduk dekat si belakang. Jadi saya urutlah bahu ayah saya, urut bagi dia macam jangan mengantuk sangat lah sebab bahaya kan. Lepas tu dalam keadaan yang sunyi sepi tu, kebetulannya pada waktu tu saya memang tak ada telefon tau. Sebab masa tu masa dulu kan memang tak pakai telefon lah, memang tak ada telefon sendirilah. Jadi
ayah saya ni, dia punya telefon tu tertinggal dekat bonet belakang. Kebetulan nak jadikan cerita macam tu lah kan. Jadi memang tak ada siapa pun yang pegang telefon. Kalau ibu saya adalah pegang telefon, cumanya dia tak adalah selalu pegang macam tu, dia letak dalam handbag dia lah. Jadi pada waktu tu, dalam keadaan yang sunyi sepi dengan hutan kiri kanan yang memang gelap gelita macam tu kan, tiba-tiba waktu ayah saya tengah memandu tu, tiba-tiba ibu saya dia tiba-tiba menjerit tau. Lepas tu dia menjerit ni, dia macam macam tu. Lepas tu dia pegang bahu ayah saya. Lepas tu bila dia dah pegang bahu ayah saya tu, lepas tu bila dia bangun perlahan-lahan, lepas tu dia terus pandang ke hadapan, macam ibarat robot tu duduk tegak macam tu kan. Tu saya macam pelik lah, kenapa dengan ibu saya ni lain macam lah. Sebab kenapa dia jerit tadi kan. Lepas tu saya buat biasa je lah. Tapi saya tengok, tiba-tiba saya tengok ayah saya dia dah macam start baca-baca doa tau, macam macam tu lah kan. Tapi saya dengar lah butir dia. Lepas tu saya macam rasa lain macam lah, benda ni jarang berlaku. Kenapa tiba-tiba ibu aku menjerit kan. Lepas tu tiba-tiba ibu saya tu, kan ayah saya tengah baca-baca doa kan. Lepas tu ibu saya kata, diamlah, macam tu tau. Lepas tu ayah saya terus je baca, tak berhenti pun ayah saya baca doa, baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi kan. Saya dengar lah sebab ayah saya macam tu kan. Jadi bila mak saya marah tu macam diamlah macam tu kan. Lepas tu ayah saya terus je baca. Lepas tu mak saya tiba-tiba, ibu saya tiba-tiba dia ketawa tau, macam macam tu tau. Jadi saya ni lagilah berdebar duduk dekat belakang ibu saya. Saya macam dah kenapa ni kan, kenapa tiba-tiba gelap pula, tadi marah lepas tu gelap. Jadi saya pun dengan keadaan yang takut-takut ni, saya pun baca doa juga. Saya baca betul-betul slow, ibarat macam saya tak ada bunyi pun. Macam kan kalau kita baca Al-Fatihah kan kita kan Bismillahirrahmanirrahim macam tu, Bismillah macam tu kan. Tapi saya memang baca senyap-senyap tau. Saya memang diam je saya baca, memang tak ada dengar bunyi macam tu lah kan. Lepas tu kan ibu saya cakap macam ni, bacalah betul-betul. Ibu saya cakap macam tu. Lepas tu yang paling seram tu, dia giggle macam macam tu tau. Tu saya macam mana dia tahu saya tengah baca doa. Lagilah saya ketakutan dengan dah lah buka aircon dalam kereta dengan sejuknya, dengan ketakutannya. Saya dah ketak-ketak gigi dah masa tu, sebab memang orang takut kan. Lepas tu dalam perjalanan tu senyap lah. Selama perjalanan kan, kalau kita lalu siang-siang hari kan, kita tak adalah rasa macam tak ada rasa lama sangat. Tiba-tiba rasa dah sampai dah keluar. Tapi malam tu terasa lama, padahal perjalanan tu lagi 20 minit nak sampai, tapi terasa macam sejam dalam perjalanan tu. Saya kata bila nak sampai ni, bila nak sampai bandar ni, tak sampai-sampai, memang tak sampai-sampai. Lepas tu saya kata janganlah macam ayah saya dikaburi ke kan, tak nampak jalan ke apa. Saya risaulah. Lepas tu saya pun bacalah doa, baca. Sampai kat satu tempat tu, bila kita orang dah nampak kan, tadi hutan kiri kanan kan. Lepas tu sampai kat satu tempat tu, bila kita orang nampak ada restoran, kedai makan kat tepi jalan, masih lagi buka lah pada waktu tu kan. Lepas tu tiba-tiba ibu saya cakap macam ni tau, berhenti nak turun dekat sini. Ibu saya cakap macam tu. Lepas tu ayah saya macam ditoleh lah kat ibu saya. Lepas tu ayah saya pun cakap lah, nak berhenti, kenapa nak berhenti? Tapi ayah saya tak berhenti sebab ayah saya dia dah biasa tau handle ibu saya kena rasuk ni. Sejak daripada saya kecil, sebelum saya lahir lagi, ayah saya dah biasa dah handle ibu saya kena rasuk. Jadi dia dah biasa. Jadi dia tahu kalau benda tu rasuk ibu saya. Sebab tu dia tak berhenti. Bila ibu saya kata berhenti kat sini, ibu saya cakap macam tu. Lepas tu kita orang pun teruskan perjalanan tanpa berhenti. Tibalah dekat satu tempat, ada satu roundabout tau. Sebelum nak pergi lagi 5 minit nak sampai dekat rumah makcik saya, ada satu roundabout. Lepas tu pada masa tu, bila ayah saya dah baca surah-surah, dah baca ayat-ayat Al-Quran kan, jadi mak saya tu dia dah macam dah tersedar tau. Cumanya dia nampak benda tu. Lepas tu dia cakap dengan ayah saya macam ni, abang, nanti abang pusing dekat roundabout tu sebanyak 7 kali. Ibu saya cakap macam tu. Jadi ayah saya dengar lah.
Jadi ayah saya pun pusing lah robot tu, sampailah 7 kali. Lepas tu bila dah sampai 7 kali tu, ibu saya cakap macam ni, okey, benda tu dah pergi, so kita dah boleh pergilah rumah makcik saya kan. Jadi kita orang pun meneruskan perjalanan pergi ke rumah makcik saya. Jadi macam biasalah, dah sampai tu cuci muka dulu, lepas tu baru tidur. Dah mandi semua baru tidur lah. Keesokan harinya ibu saya cerita sebenarnya masa yang dia menjerit macam tu sampai dia pergi ke baring ke bahu ayah saya kan. Masa tu dia nampak ada benda putih tu, dia duduk dekat pokok. Lepas tu mak saya tengok benda tu. Bila mak saya tengok benda tu terbang ke cermin kereta. Tu mak tu yang dia macam dia baring dekat bahu ayah saya tu sebab dia terlampau terkejut. Tak sangka pula bila dia macam tu, benda tu rasuk mak saya. Itu cerita dia. Itu kisah yang pertama. Dia tak adalah panjang sangat. Masa dia menghampiri cermin kereta tu, dia menunjukkan tak wajah dia macam mana? Ibu saya cakap pada waktu tu mata dia tu memang colour merah tau. Lepas tu rambut dia panjang, macam biasalah, memang klise lah nak katanya. Dia pakai kain putih kan, kain putih, rambut panjang dengan mata merah. Dia tenung dekat ibu saya. Sebab tu lah bila dah tenung tu katnya dia boleh lah merasuk kan. Sebab tu lah, sebab benda tu terbang daripada pokok tu, dia terbang sampai ke cermin kereta tu. Lepas tu ibu saya dah tak sedar dah apa yang berlaku lepas tu. Cumanya yang dia start sedar, kiranya waktu tu tak ada kejadian-kejadian yang tak diinginkan seperti histeria ke apa ke, tak ada lah ya? Cuma dia giggle lah. Cuma dia boleh tahu saya baca surah kan, ayat-ayat Al-Quran tu. Dia tahu saya baca tu. Lepas tu dia giggle. Lepas tu yang dia suruh ayah saya senyap tu. Lepas tu yang dia nak berhenti kat tepi jalan. Masa tu masih lagi kena rasuk lah. Memang lepas kena rasuk tu dekat situ juga dia sedar, ataupun bawa balik ke rumah ke, ataupun macam mana? Dekat roundabout tu bila dah pusing roundabout tu, baru benda tu pergi. Kiranya masa tu ibu saya dia dah sedar lah sebelum pusing dekat roundabout tu. Masa dalam keadaan genting macam tu, siapa yang merawat ibu Sabrina waktu tu? Tak ada, ayah saya. Sebab dia dah biasa. Ibu saya kena rasuk, so dia dah biasa handle. Okey, dah biasa sangat lah. Orang kata bukan bidang terjun sangat lah. Orang kata apa, benda kebiasaan dalam keluarga Sabrina ni lah. Tapi ayah saya cakap masa kali pertama ibu saya kena rasuk tu, dia ketakutan jugalah. Dia sampai panggil jiran. Mula-mula masa mak saya first kahwin, lepas tu mak saya kena rasuk, ayah saya terkejut. Tapi lepas tu ayah saya dah okey dah, macam dah biasa. Okey, kira orang kata apa, pengalaman tu dah jadi kebiasaan. So kalau jadi macam tu, rasa mungkin tak ada masalah lah bagi keluarga Sabrina, betul? Okey, itu adalah kisah pertama daripada Sabrina Osman. Okey guys, jom kita pendengarkan kisah kedua pula dari Sabrina Osman. Silakan. Okey, untuk kisah yang kedua ni, dia berlaku pada abang saya. Dan pada waktu tu, ayah saya tak ada kat rumah tau, sebab ayah saya pergi bekerja, dia outstation. Jadi kisah tu berlaku pada masa tu saya baru berusia 5-6 tahun macam tu. Tapi saya ingatlah peristiwa tu. Mula-mula macam ni, kita orang masa tu tengah makan tau. Jadi masa tengah makan, borak-borak, gelak-gelak kan. Lepas tu tiba-tiba rumah kita orang blackout. Lepas tu kita orang macam macam kita orang macam kenapa blackout kan? Ingat kan satu taman tu blackout. Jadi bila ibu saya pergi check dekat depan kita orang tu rumah jiran kan. Bila check je dekat depan rumah tu, diorang semua ada lampu. Kalau tengok kiri kanan semua masih berlampu lah, maknanya ada lampu lah kan. Tapi kenapa rumah kita orang je yang blackout? Jadinya ibu saya dia suruhlah alung saya. So lepas tu ibu saya pun dia suruh alung saya dengan angah saya pergi ambil lampu gasolin. Lampu gasolin ni dia pakai bateri tau. Jadi dia yang plastik punya lah. Dia suruh ambil lampu gasolin tu setinggi macam ni. Dan dia punya mentol tu keluarkan colour putih. Keluarkan cahaya putih.
Jadi dia suruh ambil lampu gasolin tu dekat rumah jiran. Sebab sebab jiran saya memang ada simpan lampu gasolin tu. Jadi Along dengan Angah saya pun pergi ambil lampu tu dan bawa balik dekat rumah. Sebab rumah kita orang blackout kan, kita orang takutlah hanya pasang lilin je. Jadi kita orang pun ambil lah lampu tu. Jadi ibu saya pun dia call orang untuk betulkan lampu rumah saya yang blackout tu. Jadi lepas dia dah betulkan apa semua, lampu rumah saya pun dah boleh buka balik. Jadi dah teranglah rumah tu. Jadi pada malam tu, ibu saya cakap dengan Along dengan Angah saya, boleh ke nak pulangkan lampu gasolin yang kita orang pinjam dekat rumah jiran tadi tu. Jadi Along Angah saya pun cakap, okey boleh je nak pergi malam ni kan. Sebab ibu saya risaulah, kalau boleh nak dia orang pulangkan tu esok pagi. Tapi sebab dia orang ni nampak macam excited, macam berani sangat nak pulangkan lampu gasolin tu malam-malam. Jadi ibu saya pun benarkan. Jadi pada masa tu Along saya dengan Angah saya ni, dia keluar sama-sama nak pulangkan lampu gasolin tu dekat rumah jiran. Dan rumah jiran saya tu dia dekat je. Kalau jalan kaki tu dalam 3 minit dah sampai dah. Memang dekat betul. Jadi Along dengan Angah saya ni, masa dia keluar sama-sama tu, Angah saya dia dah lari dulu tau pergi kat rumah jiran tu. Kira dia tinggalkan Along saya seorang-seorang bawa lampu gasolin tu. Kiranya Angah saya ni dia dah sampai dekat rumah jiran, Along saya belum sampai lagi. Jadi masa Along saya tengah berjalan, tiba-tiba dia nampak dalam 50 meter jarak, 50 meter daripada dia nampak ada satu lelaki berdiri dekat bawah lampu jalan tau. Okay. Jadinya tempat tu memang selalu orang lepak, memang selalu orang duduk-duduk pakai motor dekat situ, main gitar, nyanyi-nyanyi, duduk dekat bawah lampu tu tau. Jadi abang saya pun nampak lelaki tu tapi seorang-seorang. Lepas tu abang saya pun pandang lah, Along saya pandang lah lelaki tu. Dan abang cakap nak tahu tak lelaki tu macam mana rupa dia. Bukan rupa dia, cara dia. Cara pemakaian dia, dia pakai kain pelikat. Kain pelikat dia tu dia lipat macam ni. Okay. Lepas tu kiranya senteng sikit lah kain pelikat dia tu kan. Bukan macam orang normal pakai. Lepas tu songkok dia tu kan, orang pakai songkok kan macam ni kan. Tapi dia terbalikkan macam ni. Dia pakai songkok macam tu. Jadinya abang saya, Along saya dia rasa macam dia ni nak main-main ke kan. Sebab memang kalau orang yang duduk dekat situ dia memang suka main-main tau. Jadi Along saya pun gelak macam kelakar lah, kenapa dia pakai songkok macam tu. Tiba-tiba dalam 2 saat kemudian benda tu melompat. Bila dia melompat tu, mula-mula melompat biasa je, macam tu kan. Sekali je dia melompat. Masa abang saya pun masa abang saya tengok tu, dia berhenti sekejap tau. Dia berhenti sekejap dekat jalan raya tu. Lepas tu dia sambil dia pegang lampu gasolin tu, lepas tu dia tengok benda tu. Jadi dia pun pelik lah, benda tu melompat kan. Okay. Lepas tu tiba-tiba kali kedua dia melompat lagi tau. Kali ni lagi tinggi, sampai setinggi lampu jalan tu. Jadi Along saya macam pelik lah. Macam mana seorang manusia boleh lompat setinggi tu? Jadi abang saya tengok lagi, sebab benda tu macam pelik kan. Macam dia rasa macam curious lah, kenapa benda tu melompat setinggi tu. Tiba-tiba benda tu melompat lagi, tapi kali ni dia melompat ke hadapan. Kira dia nampak Along saya tu, kira dia nak pergi menghampiri Along saya. Dia melompat ke hadapan. Masa tu Along saya dah mencecet-cecet lari. Dia lari sampai dekat rumah jiran. Lepas tu dia cakap dengan Angah, jom balik cepat. Lepas tu lari balik dekat rumah kita orang. Malam tu Along saya tergagap-gagap nak cakap dengan ibu saya kan. Lepas tu ibu saya pun cakap, tak apa, relax dulu. Ibu saya macam tahulah dia macam ternampak sesuatu kan. Jadi ibu saya buatkan air, baca dalam air tu. Lepas tu dia bagi Along saya minum. Lepas tu baru Along saya macam, mula-mula Along saya tak boleh nak bercakap tau. Macam macam tu lah, macam dia terkejut kan. Lepas tu bila dia dah minum air tu, dia dah bertenang. Lepas tu baru dia boleh ceritakan apa yang dia nampak tadi tu. Jadinya ibu saya kata, okay, tak apalah, nanti tidur malam baca doa apa semua kan. Keesokan harinya Along saya dia pergilah dekat kedai jiran saya tu. Jadi bila dia nak pergi beli barang tu, lepas tu makcik kira jiran saya tu lah kan, makcik yang dia pergi kedai nak beli barang. Okay, owner kedai tu lah. Lepas tu owner kedai tu, makcik tu dia cakap dengan Along saya, semalam
Filmi nampak ada benda macam tu kan. Lepas tu alung saya macam pelik lah, macam mana makcik boleh tahu? Anak makcik dah kena dulu sebelum kamu. Kiranya macam bila alung saya tengok benda tu, rupanya ada anak makcik tu sebenarnya anak makcik tu tengah nampak benda tu, benda yang sama juga daripada luar rumah dia. Sebab lampu jalan tu dengan rumah makcik tu dekat je. Jadi kebetulannya anak makcik tu pun duduk dekat depan rumah. Anak makcik tu pun nampak benda tu. Dan abang saya kebetulannya pun, alung saya pun nampak benda tu. Jadi dua-dua terkena lah. Maknanya dua-dua ternampak lah, alung saya dengan anak makcik tu, anak makcik kedai tu. Macam tu cerita dia. Kiranya jarak antara Kak Long, Abang Long Alung dengan benda tu 50 meter. Muka entiti tu jelas ke tak jelas? Tak jelas. Sebab dia tak adalah macam rapat sangat. Dia macam jauh sikit. Macam tu. Dalam 50 meter macam tu kan. Macam dia cuma nampak macam mana orang tu berpakaian. Dia cuma nampak macam tu lah. Okey guys, itu saja dua kisah seram dari Sabrina Osman. Seram dan menarik juga cerita-cerita seram dari Sabrina ni guys. Best dengar. Seronok gitu. Sabrina, sejak bila dapat tahu ada bakat bercerita ni ataupun baru-baru je tahu? Actually saya start ni sebab saya ada dengar banyak channel yang buat cerita hantu tau. So saya mula-mula saya dengar je. Lepas tu saya rasa macam aku pun rasa aku nak bercerita lah, sebab aku suka bercerita tau. Jadi saya pun start lah buat sebab saya minat benda tu. Tapi asalnya saya dengar orang lain bercerita. Saya dengar YouTuber lain bercerita dulu. And then saya rasa saya berminat untuk buat benda yang sama. So saya pun buat YouTube ni, yang genre horror ni. Macam Sabrina cakap tadi, mula mengecapi sebagai YouTuber ni sejak bulan 8 tahun lepas, betul? Betul-betul. Sama dengan Cengkeh Channel. Ya ke? Kita orang kata kita ni sebaya lah. Sebaya sama-sama naik. Tapi channel Abang Cengkeh channel Cengkeh Channel lagi dah banyak dah subscriber kan. Tak ada. Orang kata apa, jumlah subscriber yang tinggi bukanlah penanda aras seseorang YouTuber yang berjaya. Betul. Tapi pada view dalam sesebuah konten mereka. Okey, saya nak tanya satu lagi soalan. Channel Sabrina ni dah monetize atau belum? Monetize dah monetize. Dah monetize. Alhamdulillah. Sejak bila tu? Baru awal bulan Mac. Alhamdulillah. Kiranya Abang Cengkeh. Kiranya ramai pengikut dah sekarang ni, dah 1000 lebih. Mula-mula saya kenal channel Sabrina Osman ni sejak dalam 600 lebih, tak silap saya, betul tak? Betul. Saya perasan masa tu Kak Cengkeh dia ada komen dekat video saya kan. Masa tu saya pun tengok juga channel Kak Cengkeh. Tapi memang best lah cerita Kak Cengkeh. Saya tengok masa tu video yang dia cerita pasal nurse tu. Nurse yang seram tu kan. Yang sebenarnya bukan nurse pun. Saya tengok yang tu. Okey, terima kasih Sabrina. Okey, sebelum mengakhiri slot malam seram Cengkeh bagi malam ni, ada tak Sabrina nak sampaikan apa-apa pada viewers? Silakan. Saya nak sampaikan terima kasih sebab support dengan channel Cengkeh Channel. Daripada Cengkeh Channel mungkin korang akan tahu channel aku dekat Sabrina Osman punya channel kan. Jadi keep on support kita orang punya channel. Keep on support local punya channel. Sebab cerita-cerita yang kita orang keluarkan ni sebenarnya memang best-best. Lagi-lagi Cengkeh Channel punya cerita-cerita memang menarik. Dan dia punya durasi pun panjang-panjang. Kalau korang dengar memang tak bosan lah. So keep on support kita orang. Terima kasih. Okey, terima kasih Sabrina. Okey, itu sahaja dalam slot malam seram Cengkeh pada malam ini guys. Okey, terima kasih kepada Sabrina Osman kerana sudi berkolaborasi dengan kami. Okey, yang mana belum subscribe lagi channel Sabrina Osman ni,
korang boleh subscribe sekarang guys. Okey, saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang sudi tonton slot ini sampai habis. Assalamualaikum, selamat berpuasa, bye.